أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama kali bersama kita membasahkan lidah kita supaya mengucap syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu masih bagi lagi masa kepada kita, masih bagi lagi umur kepada kita, masih bagi lagi kesihatan kepada kita, boleh kita sampai ke bulan Ramadan, dan juga boleh kita puasa sampai ke hari 9. Maka di sini berhaklah kita, mestilah kita membanyakkanlah syukur kepadanya. Sama ada kita syukur dengan hati kita, sama ada kita syukur dengan lidah kita, dengan kata-kata benda yang baik, dan juga baca-baca Al-Quran, dan juga lain-lain lagi, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada juga kita syukur dengan kelakuan perbuatan kita, iaitu kita semaya, dan juga kita keluar zakat, dan juga kita berpuasa. Maka alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tidak lain tidak bukan kecuali untuk beribadat kepada Dia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu keratan ayat Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini adalah berdalil, boleh menjadi dalil laktan kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tidak lain tidak bukan iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pada hari ini, kita ada satu kewajipan ataupun kita sampai satu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu kewajipan ataupun satu beribadat yang sangat besar, iaitu berpuasa dalam bulan Ramadan. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan juga puasa bulan Ramadan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang kita wajib tunaikan, yang kita wajib percayakan. Sebenarnya puasa ni bukan dia mudah. Kalaulah kita tak buat dengan keimanan, dengan kuatan imanan kita, sungguh bukan dia mudah puasa. Semenjak pagi sampai kepada petang hari. Dan juga kalaulah kita mikir ataupun cuba kita pasal, kita play kuamai hak makna puasa asyam, iaitu makna puasa iaitu tahan daripada makan ni, tahan daripada buat maksiat, tahan daripada buat benda yang tidak baik, tahan daripada makan dan juga minum. Kalau orang biasa, orang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia tu tak boleh
ambil semenjak pada pagi sampai ke petang, nescaya dia tak boleh kalau seorang-orang tu dia tak beriman kepada Allah Subhanahu taala sungguh. Tetapi kita pada sekarang, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu itulah kita berusaha semenjak pagi sampai ke petang hari supaya apa? Supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan kita. Itu adalah tujuan puasa kita. Maka alhamdulillah, dalam puasa kita juga banyak yang kita dah dengar dah beberapa hari yang telah lepas. Sama ada gapo ada dalam bulan Ramadan. Sama ada bulan Ramadan adalah bulan bagi gapo kepada kita, kita dah dengar banyak perkara dah. Dan juga salah satu dalam bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran, katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala seru, panggil orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya bagi tahu kata puasa itu adalah kutiba alaikum, iaitu fardu di atas kamu. Fardu di atas kamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga Tuhan bagi tahu pula kepada kita, dan juga puasa itu bukan hanya fardu di atas kamu pada umat pada sekarang dak, tetapi bahkan puasa itu dah difardukan pada umat yang dahulu dan juga sampai kepada kita pada sekarang. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala itu masih lagi bagi usia, bagi umur lagi kepada kita, boleh kita sampai ke hari yang ke-9. Dan juga ada beberapa hari lagi yang nak habis bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan, bulan masanya yang tertentu, yang boleh bilang berapa hari saja. Dan juga bulan Ramadan adalah bulannya pahala itu berlipat ganda. Dan juga bulan yang turun Al-Quran, dan juga bulan yang beri keampunan, dan juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala itu buka pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga. Allah Subhanahu wa taala itu buka pintu syurga. Pintu syurga ada berapa pintu? Allah Subhanahu wa taala akan buka semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu neraka. Kalaulah pintu neraka ada 10 pintu, 10 pintu semua Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu neraka. Dan juga alhamdulillah, salah satu dalam bulan Ramadan yang kita sampai kepada kita pada sekarang ni, panggil kita jangan wigugi masa dalam bulan Ramadan. Kita jangan wigugi di sini. Bulan Ramadan ni bukan bulan yang tamada bulan Ramadan. Bukan bulan biasa, bukan seperti bulan yang lain. Bulan panggil bulan yang mihuang pisit kepada kita. Haraplah kita guna masa yang 30 hari ataupun 29 hari saja ni, penuh masa kita dengan kita buat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga pada hari ini, kepada pendengar yang hormati sekalian, kita bersama saya ada 2 orang ustaz. Yang pertama iaitu Ustaz Yuhaiman Haji Kamal. Dia seorang pelajar Madinah yang mengaji belah medangan ataupun kanak usuluddin, kanak dakwah wa usuluddin. Dan juga dia orang berasal ke Kelabang, Taning. Maka dia gerebel masa dia, sia-selak masa dia supaya nak kepahaman, supaya nak kita tahu di atas kelebihan bulan Ramadan, supaya nak kita tahu di atas apa ada bulan Ramadan, gapo yang kita ambil dalam bulan Ramadan ni. Dia sia-selak masa dia untuk nak bagi kepada pendengar pada hari ini. Maka alhamdulillah,
saya pun tidak melewatkan masa supaya dia boleh bagi kepada kita ataupun boleh bagi peringatan kepada kita apa yang dia nak bagi pada kita. InsyaAllah kita boleh dapat tahu sama ada perkenaan dengan bulan Ramadan, sama ada benda-benda yang luar lagi yang dia nak bagi peringatan ataupun nasihat kepada kita. Maka saya silakan saudara Ustaz Yuhaiman Haji Kamal, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kali kita marilah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala meliharakan nyawa kita lagi, meliharakan umur kita lagi, boleh kita sampai di hari ini, iaitu hari yang ke-9, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, banyaklah kan kita tu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Alhamdulillah, kalau kita faham makna di dalam ayat satu ayat sahaja, ini ayat hak saya ayat tadi, iaitu cukup bagi kita kalau kita faham ayat satu tadi, iaitu la in syakartum la azidannakum. Jika Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada seorang manusia, maka manusia itu dia syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia tadi, maka Allah Subhanahu wa taala janjinya nak tambah lagi, tambah rezeki atau nak tambahkan umur kita lagi, boleh sampai di bulan Ramadan depan lagi, insya-Allah. Dan ayat belakang tadi dia kata wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada seorang manusia, tetapi manusia itu dia tidak syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala janjinya nak azab yang sangat pedih. Allahu Akbar. Dah, kita ingatlah bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala nak penfun pahala bagi kita dah. Kita haraplah kita kuatkan di dalam beribadat di dalam bulan Ramadan dah. Kita duduk di bulan Ramadan ini, maka jagalah kita itu banyakkan beribadat, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pahala, kita harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dah. Iaitu di hari ini saya beri kepada Ustaz dulu. Maka Alhamdulillah, di antara yang Ustaz Yuhaiman yang nak cakap dengan kita, yang dia yang nak bagi tahu kepada kita pada hari ini, maka di antaranya bab ataupun masalah reng ti Ustaz Yuhaiman yang nak kecek pada hari ini, di antaranya satu berkenaan dengan hikmah bulan Ramadan, hikmah bulan Ramadan ataupun witiyak panya nai ดือนRamadan. Gapo bulan Ramadan ada hikmah gapo rati, dan juga hikmah bulan Ramadan ni pasal mana? Insya-Allah kita boleh dengar daripada Ustaz Yuhaiman. Insya-Allah dia akan bagi keterangan kepada kita, haiความชัดเจนkepada kita, kita dapat boleh tahu. Insya-Allah kita akan bagi
mikrofon, speaker kepada dia untuk dia bagi keterangan kepada kita berkenaan dengan hikmah bulan Ramadan. Hikmah bulan Ramadan insya-Allah. Dan juga satu lagi satu masalah lagi yang Ustaz Yohaman yang akan beri keterangan kepada kita, iaitu kebesaran di atas beri keampunan sesama orang Islam di dalam bulan Ramadan. Macam mana kebesaran, nak dapat kebesaran kita bagi kemaafan kepada sesama orang Islam ataupun selain daripada orang Islam. Kita nak dapat kebesaran bagaimana? Insya-Allah kita boleh dengar, kita boleh beritahu bersama-sama kita dengar pada hari ini insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khair. Bismillah. Saya di hari ini saya nak cakap dengan berkenaan hikmat, iaitu di bulan Ramadan dah, iaitu syahrus siyam dah, iaitu bulan puasa. Alhamdulillah, pertama kali iaitu hikmat di bulan Ramadan, iaitu ada banyak hikmat. Hikmat dia iaitu besar, sangat besar hikmat Ramadan. Tetapi hari ini saya nak cakap iaitu nak goyak tahu atau nak goyak sikit-sikit lah, nak faham dah, nak kita tu boleh faham dan kita nak beramal macam mana di dalam bulan Ramadan ini dah. Alhamdulillah, iaitu pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala ya syariat bulan puasa ini, iaitu di bulan Ramadan, hikmah dia besar. Hikmah dia apa? Iaitu nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Bertakwa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dah di dalam Al-Qurannya, iaitu Al-Quran bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu wahai orang yang beriman, puasa, iaitu kutiba alaikumusiyam, aku fardu di atas mereka itu, iaitu siam dah, puasa. Seperti aku fardu orang yang dihulu, iaitu masa dululah dah. Allah Subhanahu Wa Taala fardu bagi dia, maka di hari ini pun kita pun kena fardu juga, iaitu kita kena jadi wajib bagi kita, iaitu bulan Ramadan dah. Wanwa kita tu nak tattaqun, nak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kita kena turut ittiba'u syar'uha dah, syar'uhu dah, kita turutkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala catat dah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala larang lah, dia larang kita weti dah hak dia larang, dan hak dia suruh tu kita buat hak dia suruh dah. Kita kena turut syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan buat ibadat kepada dia dah, ibadat kepada dia, dan kita kena buat hak dia suruh dan tinggal hak dia larang dah. Maka puasa itu adalah satu madrasah, satu sekolah untuk nak tarbiyah orang muslim dah, untuk nak masuk kita tu dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kalau kita tidak puasa, tidak tarbiyah di dalam bulan Ramadan itu, iaitu di dalam sekolah itu iaitulah asyam dah, puasa. Seperti puasa lah, puasa sekolah dah. Maka seperti pelajar dia masuk di dalam sekolah itu dan dia keluar daripada sekolah itu dengan dia tidak belajar membaca dah, dan dia tidak tulis. Macam itulah kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan dah, maka seperti orang itulah seperti talib tadi. Talib tadi iaitu pelajar, seseorang pelajar itu dia masuk dalam madrasah itu, dia keluar daripada madrasah, dia tidak boleh apa-apa, dia sahaja dia kepada dia. Maka
kita di dalam bulan puasa dah, kita kena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan takwa dah dan benar-benar bertakwa dah. Puasa di bulan Ramadan, yang mana dalil hadis yang di Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, man lam yada' qaula dzur wa amala bihi wa jahlu falaysa lillahi haja an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu dah. Iaitu sesiapa yang tidak tahu perkataan qauluz zur, iaitu perkataan bohong, iaitu perkataan tidak cantik lah, iaitu tidak molek bagi kita dah, iaitu sepertinya mumpat kepada orang lain dan kita nak buat orang itu balah, iaitu dah ni qauluz zur. Atau wa amala bihi sepertinya di masa ni kita tak bunyi lagi dah, di mula-mula Ramadan, setengah Ramadan tak bunyi lagi. Akhir-akhir Ramadan tu dia nak bunyi apa, pumpang-pumping dah, nak musik bedil lalu lah. Bedil itulah masuk dalam amala bihi. Amala bihi itu perbuatan yang rai sarak, tidak boleh faedah bagi kita dah, iaitu kita jagalah di dalam bulan Ramadan tu, kita jaga dah buat perbuatan dah. Falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu, dan maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak hajat kita nak tahu nak tinggal puasa makan dan minum, tidak faedah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah buat lagi, dah cakap lagi, dah mupak kepada orang lagi, dah buat benda tak baik lagi, dah buat benda tak molek lagi, dah main bedil, dah tengok filem dah tengok terotak dah, lakon apa tu, tidak faedah belaka bagi kita. Yang keduanya iaitu sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa kepada kita di dalam bulan Ramadan, iaitu hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak maghfirah fi Ramadan dah, nak ampun dosa kita di dalam bulan Ramadan, iaitu satunya puasa bulan Ramadan dengan iman dan harapan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalil iaitu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lah ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, sesiapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan dia tu puasa sungguh dah, dia tidak puasa orang tengok dak, dia puasa dengan sungguh, dia harap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa dia tu hak benar hak lepas dah, dosa hak lepas dah, dia nak ampun dosa kepada kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang Bukhari Muslim dah, Imam Bukhari Muslim sahih. Yang keduanya qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan iaitu diri solatkan di dalam bulan Ramadan dah. Di dalam bulan Ramadan kita solatkan tarawih. Solatkan sunat, semua solat di bulan Ramadan. Maka hadis berbunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berdiri di dalam bulan Ramadan, berdiri di sini iaitu solatkan tarawih dah di bulan Ramadan dengan keimanan dan dia harap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa dia lepas dah. Dan yang ketiganya, sebab-sebab nak maghfirah, nak ampun dosa lagi, iaitu qiyamul lailatul qadr. Dirikan solat di dalam bulan Ramadan, iaitu akhir, iaitu lailatul qadr dah. Yang keempatnya, jauhkan benda dosa besar iaitu kabair,
az-zunub dah. Kita jauhkan dosa besar. Segala dosa besar kita tinggal dosa besar, iaitu dalil katanya salawatul khamsa wal jum'ah ila al jum'ah wa ramadana ila ramadani mukaffara ma bainahuma idza ijtanibu kaba'ir. Dah. Maksudnya solatkan 5 waktu dan Jumaat ini sampai Jumaat depan, dan Ramadan ini sampai di Ramadan depan, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa di antara dua itu. Ramadan ini sampai Ramadan depan, Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa dia. Kalau dia itu tahu benar kabair, iaitu zunub dah, segala dosa besar dah. Alhamdulillah. Yang keduanya saya nak beritahu iaitu ความยิ่งใหญ่ของการให้อภัยกับพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนdalil kata เกี่ยวกับให้อภัย การให้อภัย itu apa kan hai apai? Kan hai apai itu kita beri maafan dah kepada orang muslim dah, di antara orang muslim sama orang muslim dah. Kita beri maaf kepada dia. Kita salah apa, kita fikirlah kita salah di dalam bulan Ramadan, lebih baik kita beri apai kepada dia dah. Iaitu dalil royak di dalam Quran, banyak dalil qiyakat hai apai dah, berkenaan hai apai, wi maafam dah. Iaitu dalil berbunyinya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim dah. Kita beri maaf dah, kita jabat salam dengan dia dah. Allah Subhanahu Wa Taala katanya fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya aku tu nak ampun dosa kepada dan aku cak hai minta ya ta dah. Dalil banyak, dan saya nak beritahu berkenaan bersangkut dengan maaf dah, iaitu satunya kan hai apai itu tariqul ilal jannah. Kan hai apai itu nak bawa kita kepada syurga dah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Qurannya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dah, Allah Subhanahu Wa Taala katanya suruh kita itu derah, cepat kita tu minta ampun dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak cedek kepada orang muttaqin, iaitu al-jannah dah, wa jannatu dah. Kita haraplah kita rubutlah, kita jangan luput dah. Walau sewaktu pun kita minta ampun kita, kalau kita salah dengan sain-sain dengan orang lain dah, dengan orang kampung, kita maaf kepada dia dah. Jangan kita lama, kita buat dengan cepat dah, dengan dan yang keduanya kan hai apai itu tariqul maghfirah dah. Jadi kan hai apai itu jadi เป็นหนทางที่จะไปถึงในการให้อภัยเด้อ Allah Subhanahu Wa Taalaจะampun dosa dah, nak apai kepada kita dah. Yang ketiganya kita maaf, iaitu kita beri maaf kepada orang lain, iaitu azimun ajr dah, sebesar-besarnya pahala dah. Pahala Allah Subhanahu Wa Taala katanya di dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin dah. Allah Subhanahu Wa Taala katanya kan hai apa itu, dan kita pun kita sendiri, kita fikir kita sendiri dah, kita tuan sendiri, kita ada salah dengan siapa, maka ajruhu 'ala Allah dah, maka pahala itu Allah Subhanahu Wa Taala nak uji sendiri dah. Pahala besar mana kita tak tahu, insya-Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita haraplah kita itu banyakkan hai apa dah. Yang keempatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata iaitu buka pintu syurga hari Isnin dan tutup hari Khamis dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak ampun dosa hamba dia tu setiap dosa
yang tidak syirik kepada dia dah. Dan kecualinya dua orang sahaja Allah Subhanahu wa taala tidak ampun dosa, iaitu orang yang di antara dia dan dengan orang lain itu, dengan pinang dia, akhi dia dah, dengan keluarga dia kena ada, iaitu ada syahnat dah, ada balah, ada musuhan di antara dua orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ampun dosa kecuali dia itu minta maaf bersamanya dah. Alhamdulillah, sekadar ini saja bagi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Yuhaiman yang dia bagi pada kita banyak yang boleh dapat faedah kepada kita berkenaan dengan hikmat dan juga berkenaan dengan kebesaran yang kita hai apai sesama kita. Di antara benda yang kita boleh apabila kita bagi kemaafan kepada sesama kita, di antaranya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala itu juga akan bagi keampunan kepada kita. Maka yang saya dengar tadi, yang Ustaz Yuhaiman kita kata tadi, iaitu salah satunya yang saya cocok, iaitu boleh puasa seperti muskalah. Seperti muskalah. Macam mana muskalah? Kalau seorang pelajar apabila ia masuk dalam muskalah, dia hanya masuk saja dalam muskalah, tetapi dia tak belajar nulis, dia tak pandai baca, dia tak belajar nulis, dia tak belajar baca, dan juga dia tak dengar yang kru ajar dia mengajar. Maka walaupun dia duduk sekolah tu sampai ke 5 tahun pun, apabila habis sekolah, gapo dia dapat? Dia tak dapat gapo pun. Nulis dia tak pandai, baca dia tak pandai. Sebab gapo? Sebab dia tak belajar ketika dia masuk sekolah dulu. Seperti juga bulan Ramadan. Kalulah bulan Ramadan mari kepada kita, masuk bulan Ramadan kepada kita, kalulah kita tak puasa, kita tak baca Quran, kita tak mai tarawih, kita tak solat berjamaah, apabila habis Ramadan, gapo yang kita boleh? Kecuali sia saja kepada kita. Maka itu alhamdulillah yang kita boleh ambil rekasan ataupun boleh faedah daripada yang Ustaz Yuhaiman bagi pada kita tadi. Maka alhamdulillah, dan juga satu lagi berkenaan dengan bulan Ramadan yang kita dapat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang dalam hadis kata kena, iaitu di antara jemaah sampai ke jemaah, di antara tengah-tengah tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa. Dan juga di antara bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun pula dosa kepada kita. Allahu Akbar. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk kata dia itu sangat maha pemurah kepada hamba dia. Maka apabila kita sampai bulan Ramadan, kita membanyakkanlah buat amal ibadat, dan juga supaya kita sampai pula kepada Ramadan pada tahun depan, insya-Allah. Maka alhamdulillah, kita ada satu orang ustaz lagi yang dia akan upasan perkenaan dengan Ramadan kepada kita. Maka insya-Allah ustaz, iaitu ustaz daripada Kelisa, iaitu Tanjung Mas. Ustaz namanya Ustaz Furqan bin Husain. Dia seorang pelajar daripada Saudi Arabia, iaitu di Riyadh. Dan juga dia mari daripada Tanjung Mas supaya nak bagi keterangan dan juga kelebihan berkenaan dengan Ramadan, dan juga apa yang ada dalam bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan gapo yang kita boleh dapat tahu, insya-Allah kita mari dengar pada dia, insya-Allah dia akan bagi kepada kita, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama pada bulan Ramadan al-Mubarak. Maka apabila sebut pada bulan Ramadan, sebagai banyaknya kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia, iaitu sebagai tahu lewat masanya yang mana kita dengar Ustaz Yuhaiman saat ni dalam sabda pada hadisnya,
iaitu Ramadan adalah bulan maghfirah. Dan yang mana kita tahu kata tiap-tiap amalan pada bulan Ramadan, imma siyam ataupun qiyam, semua barang itu pergi kepada maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Laginya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pada hadis dia lain yang menggalak, yang mencerita pada kita tentang Ramadan adalah bulan maghfirah. Maka sebab apa kita kena gaduh dengan maghfirah, gaduhnya supaya Tuhan ni ampun dosa kita. Kalaulah kita buat ibadat banyak, pahala kita banyak, tapi dosa kita buat ada, nascaya kita tak boleh masuk syurga sama sekali, kecuali kena mari menyuci tubuh kita daripada dosa-dosa itu. Maka berapa ibadatnya, berapa perbuatan yang kita buat, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Yang mana hadis tadi saya sebut, setiap puasa kita puasa dah, tapi kita harap pahala Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah lain pada pahala, iaitu Tuhan pun dosa kita yang telah lalu. Maka satu hadis yang saya dengarnya apabila baca wasa peringat, serenaknya hati apabila terdengar satu hadisnya, iaitu satu ketika Rasulullah SAW mari atas mimbar, apabila Yakoh atas mimbarnya, dia kata amin. Yakoh pula kata amin. Yakoh pula kata amin 3 kali. Maka lepas itu ada sahabat tanya Rasulullah, sebab apa ya boleh Rasulullah boleh mengata amin? Rasulullah sabda, apa ada Jibril mencari dia, berarti dia doa. Kata kena Jibril kata, siapa dia yang safar pada bulan Ramadan, maka dia tak ada boleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila dia mati, masuklah neraka dia itu, celakalah dia. Maka yang kedua, amin yang keduanya, siapa dia ada 2 ibu bapa, maka tak ada buat baik, ada 2 ibu bapanya, maka bila dia mati lagi, supaya juga akan masuk neraka. Dan yang tiganya, siapa dia sebut nama Rasulullah SAW, batu tak ada bersalawat kepada Rasulullah, maka apabila dia mati, masuk neraka juga. Saya naknya hak mula-mula, amin yang mula-mula, iaitu apabila masuk pada bulan Ramadan, masuk lagi untuk nak menyuci manusia, tapi dia tubaik juga dengan tak ada cuci, maka celakalah dia ni. Sebuah kertas, kita ni asal sebuah kertas putih. Kertas putih. Maka ada dia ni tulis sikit, tulis apa, ada cuci, ada semua, ada capu-capunya. Maka kalaulah kita make kertas ni dia masuk lagi untuk nak recycle, maka nascaya yang akan tubaik kertas yang cuci, yang putih, serupa dengan kertas hak mula-mula. Tapi kalaulah masuk lagi untuk recycle dah, tapi tubaik supaya tolong juga, tak ada menyuci, nascaya kertas tu tak ada pakai apa, boleh ambil kita tahu. Mana manusia seperti tu juga masuk dalam lagi bulan Ramadan, lagi untuk nak menyuci dosa-dosa, nak menyuci manusia, nak menyuci diri kita. Maka apabila kalau kita tubaik dengan tak ada diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duk cemas apa tu, maka hidup kita nya tak ada bahagia lah maknanya. Lagu tu lah. Maka kita peringat molek ahli Ramadan semua, kita bersama dalam bulan Ramadan dah, kita ingat molek kita bersama lagi untuk nak menyuci diri kita, tapi kita baik pada lagi apabila lepas dua lagi ni dah tidak tak boleh juga maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugilah kita. Hidup kita pun hidup yang rugi. Maka lagu itu saja yang saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka alhamdulillah kita mengucap terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Furqan bin Husin yang dia bagi keterangan dan juga
menyatakan kita berkenaan dengan bulan Ramadan itu bulan keampunan, dan juga bulan Ramadan itu sebagai bulan ataupun sebagai satu tempat, satu gelar yang nak menyucikan kita. Apabila satu benda masuk dalam gelar, dan juga kalau tubik daripada gelar tu tak cuci lagi, tak berguna, orang tak ada nak dah benda tu. Apabila satu benda masuk dalam gelar, supaya nak menyucikan benda itu, apabila tubiklah benda tu, benda yang seperti yang Ustaz Furqan kata tadi, apabila kertas masuk recycle semula, dan juga apabila kertas tubik itu tubik cuci, maka kertas tu boleh ambil guna semula, dan juga jadi hargalah kertas itu. Orang pun pakat nak kertas itu. Tetapi kalau kertas itu masuk recycle dah, tubik di luar, tak jadi lagi, duk masih cemar lagi, tidak berguna, tak ada harga, orang pun tak ada nak. Seperti itu juga dalam bulan Ramadan. Kita dah masuk dalam bulan Ramadan, dah masuk dalam bulan Ramadan, maka kita jangan wigugi. Kita jangan menjadi seperti kertas apabila masuk dalam leger tu tubik masih cemar lagi. Kita menjadi kertas yang masuk dalam leger dan juga recycle, dah tubik mari kertas yang cuci, yang putih. Orang pakat nak belaka. Maka kita jadi sebagai kertas yang putih. Apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita sebagai boleh kata juga orang yang baru beranak, suci daripada dosa. Itu kalaulah kita boleh jadi begitu, itu adalah satu tanda kita berjaya di atas dunia. Maka alhamdulillah, satu perkara lagi yang panggil kata kita maknai ataupun kita nak wak mudah-mudah, wak perih-perih benda tu, iaitu apabila kita dengar orang kata sallallahu alaihi wasallam, kita tak jawab kata sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dengar, kita tak jawab, gapo natijah dia? Iaitu itu adalah satu benda yang membawa kita kepada neraka. Maka selepas pada kita tahu berkenaan dengan sallallahu alaihi wasallam, apabila kita dengar, setiap kali kita dengar, maka haraplah kita jawablah, kerana benda tu tak ada berat bagi kita. Bahkan apabila kita jawab, boleh pahala pula kepada kita. Allahu Akbar, dengan cara mudah-mudah kita kata sallallahu alaihi wasallam saja. Satu, kita selamat daripada azab api neraka, dan juga dua, kita boleh pula pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dalam puasa kita, saya nak menyerukan kita semua menunaikan puasa kita dengan kasih, dengan takwa. Kerana kalaulah kita mulakan puasa kita dengan kasih, dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita nak tahu benda yang kita biasa-biasa buat tiap hari itu tak payah. Kalaulah kita kasih, kita beriman nak puasa kepada bulan Ramadan supaya nak tunai kewajipan, satu kewajipan yang besar, kita kasih nak buat benda tu, maka kebiasaan setiap hari kita biasa makan tengah hari, kita biasa makan, minum dan juga makan apa-apa lagi yang benda yang sedap kita makan tengah hari itu, apabila kita mulakan puasa dengan kasih, maka tak menjadikan payah bagi kita nak tinggal benda tu, ataupun panggil kata kita nak tinggal khuam kercin kita tu jadi mudah. Maka alhamdulillah, kita boleh tahu juga di sini, di antaranya bagi orang puasa, iaitu apa, ia ada satu pintu syurga, yang pintu syurga itu untuk orang puasa saja boleh masuk pintu syurga tu, bukan untuk orang yang puasa saja yang boleh masuk pintu syurga tu. Pintu syurga tu namanya Ar-Rayyan, Maka pintu syurga ni untuk orang yang puasa saja. Apabila kita puasa, insya-Allah kita boleh masuk pintu syurga Ar-Rayyan apabila kita sukakan puasa pada bulan Ramadan. Dan juga bukan hanya bulan Ramadan saja, kita suka puasa sunat Senin Khamis, dan juga puasa pada Yaumul Abyad, iaitu pada 13 dan juga 14 dan juga 15 tengah bulan, pada tengah bulan 13, 14, 15 tengah bulan Hijrah. Dan juga
kita suka puasa pada puasa sunat-sunat yang lain lagi seperti puasa hari Ashura dan juga lain-lain lagi, kalaulah kita suka buat macam tu, insya-Allah tak susah bagi kita nak masuk pintu syurga. Kerana kalaulah kita jadi begitu, ada dah pintu syurga yang sedia kepada kita, iaitu syurga pintunya nama Ar-Rayyan. Maka alhamdulillah beberapa perkataan daripada ustaz kita, sama ada kita biasa dengar dah, sama ada kita yang tak biasa dengar lagi, itu sebagai menjadikan ilmu pada kita, ataupun kalau biasa dengar dah sebagai peringatan kepada kita. Maka alhamdulillah yang kita dah dengar dah, maka haraplah kita ambil amal yang kita dengar dah. Dan juga ya, kalau kita tak beramal di atas benda yang kita tahu, benda yang kita dengar, maka rugilah kita. Maka alhamdulillah kita semuanya membanyakkan syukur dan juga membanyakkan berdoa, membanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu ampun dosa kita dan juga bagi al-jannah kepada kita. Maka saya pun sekadar ni dulu, supaya tidak melewatkan masa, dan juga yang mana ada salah dan juga silap itu daripada hawa nafsu dan juga daripada syaitan, maka yang mana betul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan saya harap kepada semua dapat hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.